Tuang. Okay, click file and then click new file. Okay, kita nak yang kosong macam ni. Okay. Sebelum ni kita dah belajar mengenai kita isytihar, pemboleh ubah, data type, integer dan juga float. Okay, hari ni kita akan continue dengan isytihar pemboleh ubah iaitu data type jenis string. Data type tu adalah jenis data lah Sebelum ni kita ada belajar ada 4 jenis data. Yang pertama kita ada integer, yang kedua kita ada float, yang ketiga kita ada string dan yang keempat kita ada boolean. So hari ni kita akan isytihar pemboleh ubah jenis data string. Okay. Biasanya data string ni kita untuk perkataan, untuk aksara, okay, kita akan gunakan data string. Okay, so siapa yang baru masuk tu boleh baca-baca doa sikit and then buka Python supaya senanglah kita nak gunakan sebentar lagi. Okay? Tempat coklat tu ibu dah keluarkan. Mana? Ni? Okay, isytihar pemboleh ubah data, pemboleh ubah string. Okay, biasanya kita lihat kat sini, awak tengok sebelah kanan sebelah kiri yang segmen kod tu. Okay, kita isytiharkan pemboleh ubah dia nama and then kita buat sama dengan ada tanda kolon kat tepi sini, nampak? Macam tu. Okay, kemudian ni kita akan print nama. Of course bila kita kata print nama tu yang akan keluar. Okay, benda ni awak kena faham macam mana kita nak gunakan pemboleh ubah string ni. Bila kita nak gunakan perkataan ataupun aksara. So biasanya kita guna nombor. Bila nombor kita kena pilih sama ada kita nak guna integer ataupun float. Tapi dekat sini kalau string kita akan gunakan kolon untuk string. Okay, so sekarang ni cikgu nak awak buka awak punya Python. Okay, ni kau tak nampak lah kan. Cikgu besarkan sikit bahagian ni. Okay, buka awak punya Python. Okay, yang kosong tu. And then awak typekan code segment. Code segment yang ini. This. Okay, jangan lupa hashtag ini untuk kita punya note note atau nota. Okay, kita punya tajuk adalah nak isytihar string. Okay. Di sini nama, okay, sama dengan. Okay, kita ada tanda kolon kat situ. Okay, kalau tanda macam ni pun boleh. Satu macam ni pun kita boleh terima. So kolon ni dia ada 2 type. Okay, pertama awak tengok kat sini note yang cikgu tulis kat bawah ni. Tanda kolon ini boleh digunakan untuk string sama ada dia tanda 2 titik. 2 titik ni pula apa? Pembuka kata tu kolon ada 2 titik ataupun kolon ada 1 titik. So mana-mana awak boleh guna. Okay. Itu kolon. So awak tengok sebelah kiri balik. Okay, ni kod arahan dia lah Kod arahan. Cikgu buat 1. Tanda 1. Kolon 1 tanda. Okay, cikgu type lah situ. Awak nak bawa huruf besar ke awak tu nama awak. Cikgu tulis nama cikgu. Siti Muhammad. So, dia mesti partner. Okay, partner di mana kalau depan tu kolon 1, belakang pun mesti kolon 1. Macam tu. Okay, kat sini ada nama cikgu ada H. Okay, so apa yang kita nak keluarkan? Kalau kita tak letakkan print, command print, dia tak akan keluar apa-apa lah. Kalau kita run modul, dia tak akan keluar apa-apa. So apa yang kita nak keluarkan, kita nak dia keluarkan balik nama tu. Itu nama cikgu. So bila kita run modul, dia akan keluar balik nama cikgu.
Okay. So kita letak kat situ print. Tak ada huruf besar print ni. Okay. Print dalam kurungan. Kita tulis nama lah. Macam tu. Dah siap dia mesti sama. Atas belah sini huruf kecil, belah bawah sini pun huruf kecil. Kalau atas dengan bawah tak sama, dia tak boleh keluar. Dia akan jadi ralat masa larian. Okay. So kita run. Okay. Bila run modul, dia suruh kita save dahulu. Okay. Sebelum ni awak ada buat folder. Folder dekat desktop kan? Okay. Cari folder awak tu. Okay. Mana? Ni Dofarabi ni. Awak tulis kat sini. String. String.py. Actually tak tulis py pun tak apa sebab dia auto detect lah. Sebelum ni perlu, tapi kalau tak tulis pun tak ada masalah. Okay. Klik save. Cikgu tak boleh sebab kat situ ada string kan. Okay. Bila kita klik save, dia akan keluar macam ni lah. Okay. So setakat ni, cikgu laju sangat kan. Itu cikgu nak tanya ni. Sama ada awak boleh buat tak? Boleh buat tak? Okay, mana cikgu buat arahan? Okay, boleh buat tak? Okay, cikgu nak Faris kot. Faris, tolong sharekan jawapan awak. Sharekan jawapan awak. Okay, awak boleh screen share lah, nak tengok betul tak? Okay, yang ada masalah boleh tolong raise hand lah, so kita boleh review awak punya masalah. Okay, Faris. Faris cikgu harap Faris dah ni lah Faris dah boleh install Faris punya Python dekat dalam komputer Faris. So sekarang ni cikgu nak awak sharekan awak punya jawapan. Apakah jawapan awak? Sama tak macam cikgu? Macam ni. Ni cikgu punya output. Ni adalah kod arahan cikgu. Okay. Sama tak? Okay, Faris boleh sharekan jawapan? Okay, kalau ada masalah boleh raise hand supaya kita boleh review sama-sama awak punya problem tu. Okay, secara tak langsung kita akan buat membetulkan ralat lah. Okay, Faris dan juga apa ada lagi Aida sudah makan Aida. Sekejap lagi cikgu panggil nama awak. Okay. Ada lagi dengan Azmi. Azmi dan juga Faris. Cikgu nak tengok output awak keluar macam mana. Ini output cikgu. Ini cikgu punya kod arahan. Okay. So cikgu yang ni cikgu sebut nama cikgu lah. Cikgu tulis nama cikgu. Macam awak tulis lah nama awak. Cikgu nak tengok kalau ada ralat ke, ada masalah ke, kita akan solve sama-sama. Azmi dan juga Faris. So Faris senyap lagi. So Azmi boleh tak sharekan awak punya screen? Okay, supaya kita boleh lihat sama-sama sama ada awak boleh buat atau tak. Cikgu panggil secara rawak Azmi. Okay, dapat tak output? Okay, boleh share screen Azmi? Tak payah tulis dekat tak payah share dekat Telegram. Awak share kat sini dulu. Kita nak tengok secara instan lah. Ini cikgu punya kod arahan. Okay, sekejap kita panggil Aida. Aida, Muhammad Faris. Okay, ni siapa tu? Azmi. Azmi tolong share screen. Okay. Okay, ni senyap je. Buat ke tak tu? Okay. Kalau tak kita hold dulu nama Faris dan juga Azmi. Kita tanya dulu siapa yang dah siap. Kalau dah siap boleh share screen tak? Okay. Tengok Faris dia macam ada problem sikit internet dia. Saya baru lepas install tapi dah siap dah. Boleh Aina boleh share screen ataupun Aina terus hantar dekat Telegram pun boleh lah. Hantar dekat Telegram pun boleh, tak ada masalah. Okay. Siapa lagi yang dah siap boleh share? Ada masalah Syamira ada tak Syamira? Okay, Syamira tak masuk lagi. Okay, yang lain.
Hari ni awak punya program UBK tu bukan pagi, awak punya program UBK adalah malam. Okay? So kita kelas macam biasalah. Kalau tak ada, cikgu pun sedih. Okay? Penat-penat cikgu prepare kelas. Okay? So siapa yang dah set tadi, Aina boleh share dekat dalam Telegram. Okay, yang lain semua kena buat lah. Next year, cikgu dah tak nak lagi tau guide awak benda-benda macam ni, simple macam ni cikgu tak nak guide. Sebab tahun ni form tu cikgu ajar kelas awak sahaja. So kalau boleh awak kena kuat lah kat sini, kena strong kat sini. Okay, dah siap Aina album. Okay. Nama saya, okay, dia pakai, kalau awak tengok kat sini, Aina punya, dia punya pemulih ubah dia tulis dua lah, iaitu dua perkataan, nama saya, okay. Dia pakai double colon kat sini, okay, double colon kat sini, Nur Aina Zafira binti Ahmad Zaidi. So dia print nama saya, okay, dan kita lihat kat sini output dia akan keluar, nampak, dia akan keluar balik nama kita. Kalau dia tak keluar bermaksud ada ralat kat situ. Okay. Ni Aina punya, okay, mantap Aina, good job. Okay. Ades macam mana Ades? Safwa dah siap Safwa? Sebab untuk string ni ada banyak lagi kod arahan dia. Okay. Safwa dah siap. Kalau Safwa dah siap, Safwa boleh sharekan dekat dalam Telegram. Okay, dalam Telegram kita supaya kita lihat sama-sama. Aishi kalau dah siap boleh share. Azmi, Wafa, siapa lagi? Aida, Azhar, Asia, Nurin, Afrina. Boleh share lah. Azman baru masuk Okay, ni yang baru masuk boleh lihat cikgu punya kod arahan. Okay, untuk string cikgu tegaskan dekat sini ada dua tanda di mana kita boleh guna kolon satu macam ni dan juga tanda kolon, dua kolon macam ni. Macam mana? Awak boleh pilih salah satu. Dia mesti berpasangan. Cikgu. Asyik. Cikgu. Pakai apa? DLE IDLE. IDLE. Macam biasa buka guna IDLE. Okay. Tengok Python. Okay, tengok dekat sini Python 3.9 and then awak klik pada IDLE. Dia kena background dia warna putih. Okay, bila awak buka dia akan tulis something kan. Awak klik new file. New file kat sini. Bagi dia punya ni kosong. File, new file. Macam tu. Okay. Bukan macam ni. Dia kena klik file, new file. Dia mesti kosong. Ini kita punya output yang ini kita punya input. Okay. Cikgu. Ya. Sebenarnya cikgu nak share screen ke apa? Tak share screen pun tak apalah. Share screen kadang-kadang dia lambat sikit kan. Kadang-kadang dia makan awak punya data. So tak apa. Awak share dekat dalam Telegram pun tak ada masalah. Okay Aina, thank you. Zarfan boleh buat tak Zarfan? Cikgu tak nampak siapa budak baru tu, pengawas tu. Apa nama dia? Cikgu pun dah lupa dah nama dia. Tak apa? Boleh. Sorry cikgu, saya lag. Okey, tak apa. Siapa nama dia Yang pengawas tu siapa? Ni, Aina. Dia. Dia hari ni tak adik. Biasa dia adik. Cikgu nak cakap Zarfan. Yang dia masa macam suka-suka sikit kan sebab nama dia kurang kan. Okay. Lihat kat sini. Boleh. Kalau boleh tolong share sikit jawapan awak tu. Okay, semua dah share. Bagus. Okay, this one is from Safwa. Okay, kita lihat. Itu dah nama panjang kan Safwa. Okay, good job Safwa. Simple. Sekarang ni Safwa buat menggunakan dua kolon. Okay, tak ada masalah. Okay, tak ada ralat. Good job. This one is from Wafa Damia. From Wafa. Okay, good job juga. Okay, others boleh hantarlah dekat dalam grup ni. Okay, dalam grup Telegram kita. Okay, tak buat rugi Aida. Tak buat rugi. Cikgu panggil awak 10 kali. Kelas minggu lepas pun cikgu panggil awak tak menyaut
Cikgu tak nampak feedback awak boleh buat ke tak? Okay. So yang lain tolong Azhar semua tolong buat sebab cikgu nak tengok make sure benda-benda ni tak ada ralat next year. Kesian kat awak lah. Lagi kelas macam ni online cikgu tak boleh nak tolong awak sangat untuk ikut arahan. Okay. Cikgu macam mana nak hantar dari komputer? Okay. Macam ni ada Sofia. Macam ni lah. Macam tu lah baru respon. So kat sini cikgu boleh lah bagi Aida markah tinggi. Okay, Aida dekat bawah sini, Aida follow cikgu buat Aida follow cikgu buat. Dekat sini, Aida tulis macam ni. Tulis snipping tool. Macam ni. Tool. Okay, Aida boleh buat Aida. Snipping tool. Klik snipping tool, dia keluar macam ni Aida. Okay, dia keluar macam ni. Aida klik new. Tapi belum tu Aida kena keluarkan dululah Aida punya kod arahan. 1, 2 macam tu. Okey, yang lain boleh tengoklah. Yang ada komputer tu kan. Bagi awak bijak sikit bahagian ni. Okey, so awak keluarkan dulu awak punya Python. Oh tak nampak sorry. Okey, so yang ni knowledge lah Okey. Cara cikgu senang nak copy paste, okay. Awak boleh share screen tapi share screen quite big kan dia punya view dia tu. Okay, mula-mula awak keluarkan awak punya kod arahan dengan awak punya output punya tu. Okay, keluar macam ni. Awak nak kecilkan pun tak ada masalah. Okay, macam ni, dah cantik sikit. Okay, keluarkan snipping tool, type dekat bawah sini kan bawah ni ada tanda, ada kanta pembesar ni kan kita panggil search box. Okay, awak type kat sini snipping tool macam tu. Nampak dia keluar macam ni? Okay, nampak? Okay, awak klik sekali. Okay, bila klik sekali dia keluar macam ni lah. Yang ni cikgu dah copy dah. Cikgu dah copy. So, apa yang awak kena buat, awak klik dekat button new ni. Klik new, so dia hilang. Sekarang ni mode cikgu adalah dalam keadaan kita nak crop apa yang kita nak copy. Okay, cikgu klik kanan dekat sini and then drag turun bawah macam ni. Kita ambil selection window lah. Okay, dia keluar macam ni. Okay, sekarang ni apa yang kita nak tu dia dah copy dekat dalam kita punya snipping tools punya apps. Okay, apa yang awak kena buat? Okay, kat atas ni ada tanda copy. Ada butang copy. Awak klik sekali. Klik sekali maknanya dia copy lah awak punya picture tu. And then cikgu minimizekan. Cikgu pergi kat Telegram. Kat Telegram awak control V. Macam tu. Bila awak control V, C control, tekan control and then hold and then tekan V. So dia automatic copy masuk dekat dalam awak punya Telegram. And then after that awak klik bang. Macam tu. So keluarlah cikgu punya. Okay, siapa ni? Okay, okey tak Aida? Aida okey tak Aida? Okey cikgu. Itu paling senang lah bagi cikgu. Awak rasa macam susahnya. Kalau awak rasa malas juga, awak boleh print screen and then control V masuk dekat Telegram. Okay, kita tengok sikit. Okay, kawan-kawan, mari kita lihat. Okay, Aishi, thank you Aishi. Okay, sekarang ni kalau awak lihat dekat Aishi punya kod arahan. So, apa masalah dekat sini? Bermaksud kat sini patutnya dia akan keluar nama Aishi lah. Nur Aishi Humaira binti Muhammad Syahril. Okay, tapi bila dia tekan raw modul, dia tak keluar apa-apa kat tepi sini. Okay, boleh tak kawan-kawan lihat pada kod arahan Aishi and nyatakan apakah ralat yang berlaku pada kod arahan tu. Okay, good job Aishi. Yang kurungan dekat print tu. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya print tu tak ada kurungan. Yang nama tu yang ada kurungan. Aishi dengar tak Aishi? Dengar. Dia biasa-biasa kalau macam ni dia salah dari segi sintak dia, cara baca dia tu. Macam bahasa Melayu,
tak ada kurungan, tak ada apa, tak ada tanda nokta, tak ada tanda apa, koma, ya itu kita anggap dia sebagai kesalahan dalam tanda baca lah. Sama juga macam ni. Format dia tu dah salah dah. So kat sini ada ralat sintak. So Aisyah boleh tolong betulkan lah. Bukannya Aisyah tak bagus, tapi bagus lah sebab dia sharekan kita. Okay, this one is Azmi. Okay, Azmi Mensyauki. Okay, good job Azmi. This is very fun lah untuk kita belajar kod atau cara ni. Okay, Azmi 2 kali dia hantar. Thank you so much. Azhad, okay. So, mana Azhad? Kenapa kosong Azhad? Ini Azhad. Okay, dekat appear lagi jawapan Azhad. Maybe terlalu besar. Zarfan, good job. Okay, Wafa, good job. Okay, kita boleh lihat kat sini. Okay, dah boleh. Okay, good job. Okay, yang tak cuba boleh cuba. Kita masih menantikan lagi Aida punya jawapan. Ada tak tanya? Okay, minta maaf lah kalau macam Aina pakai telefon kan. Tapi untuk yang pakai PC, cikgu saya punya kecil sangat lah. Saya dah sampai tak nampak. Macam Zarfan kan jenis yang mata dia tak berapa. Pakai cermin mata kan. Bila kat rumah dia tak pakai cermin mata. Dia nak pakai, dia nak nampak kita punya phone ni nampak lagi besar. Lagi nak pakai macam cikgu ni nampak lagi jelas. So cikgu nak ajarlah macam mana kita nak tukar setting font dekat dalam Python. Okay, get ready kita sama-sama tukarlah supaya kita punya kearahan mudah dilihat. Okay, okay. So macam mana kita ubah? Awak klik button option. Option. Sekejap. Modul, check modul, Python shell. Okay, kat dekat sini. Okay, sini ada tak? Okay. Klik configure. Okay, klik button option. Klik configure idle. Klik configure IDLE. Macam tu kan? Dekat tepi sini pada tab font, okay, awak boleh klik mana-mana font yang awak suka. Tapi cikgu suka font ni lah sebab lebih jelas. Awak nak ambil apa-apa font pun tak ada masalah. Okay, it's up to you. Okay, then macam mana kita nak ubah size biasa dekat bawah sini lah. And then you boleh klik dekat bahagian nombor 16 tu, you boleh magnify dia lah. Awak nak buat yang mana? Nak buat 14, 16 macam size cikgu lah. Okay, kalau awak nak buat 40 is too big. Awak boleh nampak kat tepi sini, is too big. 34 pun dah besar. So cikgu buat 16 is enough lah untuk cikgu. And then klik apply and then klik OK. Macam tu, nampak? Senang saja cikgu nak tukar font dan juga size font. Okay, cikgu ulang balik. Okay, siapa yang belum buat, kita buat sama-sama. Okay, cikgu kena buka yang ni sebab nanti ada orang masuk, cikgu tak perasan Okay, kita klik macam ni, klik button option and then kita configure IDLE macam ni. Awak pilih font atau tab, klik sini. Awak boleh pilih mana-mana jenis font yang awak suka. Kat tepi sini dia ada dia punya review lah. Yang mana-mana awak suka. Macam cikgu suka install banyak font. Okay. Actually awak boleh install font-font yang awak suka masuk dalam awak punya sistem. Okay. Tu kat sini ada banyak. So cikgu pilih cikgu punya lah. Iaitu cikgu akan ambil yang sama. Yang bahagian sini lah. Okay. Kemudiannya mana-mana band shift light condense macam itulah cikgu suka yang ni. Okay. Kemudiannya untuk size awak boleh klik kat sini. Okay, mana-mana yang awak suka. And then kalau awak suka bold, awak boleh klik bold kat sini. Cikgu suka bold supaya dia nampak lebih jelas. Okay. Kalau awak tak suka, awak boleh je klik kat situ. Okay, kita boleh tengok kat sini, kita apply. Okay, bila apply nampak dia highlight macam tu kan. Okay, kalau tak, cikgu klik macam ni lah. Apply, kita boleh nampak kat tepi ni macam mana kita punya tulisan lah, kita punya font. Okay, bahasa Tamil pun ada kat sini.
Okay, cikgu tak nak apa-apa perubahan. Jadi slide very tebal, cikgu tak suka, sangat bold. Okay, dia mesti tak semua sama Okay, cikgu suka yang ni. Dalam phone ada 5 phone saja. Tak apa Aina. Okay, tak ada masalah. Awak bila awak screenshot tu, cikgu boleh nampak awak punya kod arahan. Okay? So yang lain boleh tukarlah supaya kita boleh nampak jawapan awak dekat dalam Telegram nanti. Okay. Okay, ada masalah boleh raise hand. So kita boleh ulang balik. Tunjuk cara cikgu. Okay, tak ada cikgu berapa hari dah cikgu kehilangan apa tu namanya? Cikgu dah lupa lah sebab dia selalu tak ada kan. Ni form tu, Dua Farabi. Iman Isaac. Iman Isaac memang tak hadir banyak hari dah dia tak hadir. Okay. So, macam mana? Okay. So lepas ni awak screenshot cikgu akan dapat lah nampak satu yang lagi bold lagi jelas. Okay. So sekarang ni kita akan buat next. Kod arahan untuk string. So sekarang ni soalan kita, ni latihan lah. Tadi kita buat sama-sama. Sekarang ni kita nak awak tuliskan segmen kod Python berdasarkan output berikut. Apa yang cikgu nak dia keluar pada bahagian output adalah perkataan ini. Selamat Hari Raya Aidiladha. Actually this one sepatutnya buat sebelum cuti raya hari tu. Tapi tak apa, tak ada masalah. This is very simple sebab awak dah buat tadi. Okay? Cikgu nak dia keluar output yang ini. Jangan sampai kosong. Okay? Bila kosong tu bermaksud tadi macam tadilah dia ada ralat. Okay, ini yang cikgu nak awak keluarkan. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, tolong siapkan and then hantar dalam Telegram. Cikgu. Ya. Buat masa takdi ke? Buat macam takdi ke? Apa dia? Buat macam takdi ke? Ya, buat macam tadi. Buat macam tadi. So lepas ni awak kena tahu macam sebelum ni kita dah belajar. Kita guna formula apa semua. Ini di bahagian string. Bahagian string tadi. Salah. Buat macam tadi. Bila tahu je string, output dia Selamat Hari Raya Aidiladha, awak dah tahu dah. Okay, nanti kita nak combinekan pula string dan juga number. Nanti kita akan baca slow-slow lah. Okay, sebab kita memang ada banyak masa lah untuk tingkatan 2 ni. InsyaAllah. Okay. Ini yang kita nak keluar. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay. So boleh hantar masuk dalam Telegram siapa dah siap. It's very simple. Awak boleh edit. And then awak savekan gunalah tulis latihan string. Latihan string and then nanti dia akan keluar output. Okay. Tajuk file dia adalah latihan string. Cuba buat. And then lepas ni kita nak buat next. Kalau boleh kita nak cepat sikit untuk hari ni. Sebab tu cikgu bagi latihan satu sahaja. Very simple. Okay. Okay, dah siap dah. Azman dah siap. Bagus. Siapa ni? Awak pilih phone apa ni Azmi? Cikgu tak faham lah. Azmi tukar phone. Okay. Macam ni Azman. Okay, Azman good job. Dah siap. So Azman lebih kurang macam cikgu. Dia punya apa tu? Phone dia tu Okay, untuk next tolong buat. Cikgu nak output yang akan keluar tadi dia keluar pada nama kita. Tapi sekarang ni cikgu nak dia keluar Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay? Itu apa yang kita nak keluar. Okay. Sebab form 1 awak tak belajar tahu benda ni. Awak belajar masa form 2. So dia bawa ke form 3 nanti. Akan datang.
Ada yang dah hantar Lihat sini. Tengok tulisan besar sikit lah, betul tak nak? Print ucapan. Bagus. Aina dia pilih. Kalau awak tengok dekat sini, siapa yang dah siap, siapa yang belum siap. Dia isytihar sebagai ucapan. Ucapan sama dengan Selamat Hari Raya Aidiladha. So dia nak print ucapan tu balik and then dia akan dapat output ni lah. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, thank you Aina. Quite big lah. Ni tak tukar lagi Wafa. Wafa tak tukar lagi font. Mata cikgu pun besar kecil je nak tukar awak punya. Okay, sama juga ucapan. Good job. Okay, ucapan juga. Okay, bagus untuk Safwa. Okay, dekat sini okay. Dia dah tukar font. Ashitoro. Okay, kalau boleh letak bold sikit. Dia macam kabur-kabur kan. Kabur-kabur. Selamat Hari Raya Aidiladha. Good job. Okay, so sebab kat sini Aishi, bila Aishi pilih font ni, bila Aishi buat huruf kecil, dia akan jadi nampak huruf besar. So kat situ dia akan jadi ralat tau pada kod arahan. Sepatutnya, tapi ni sebab font. Sebab tu dia keluar output. Okay, so sekarang ni Aishi kena tukar kepada font yang lain lah. Tukar pada font yang lain supaya dianya akan, kita akan sama-sama belajar and then kita tak akan buat kesalahan yang sama. Okay? Kali ni bukan Aishi buat kesalahan, tapi ni sebab Aishi, font Aishi salah pilih font. Kecil lagi ni Zafran, tolong tukar font Zafran. Cikgu kadang-kadang tak berapa nak clear awak punya ni. Okay, tapi kod arahan is betul. Okay, ramai pilih dia punya pun boleh ubah tu dengan pilihan perkataan ucapan. Tak ada masalah. Okay, janganlah awak buat A saja dia tak menggambarkan apa-apa mengenai data tersebut. Okay, Aishi tolong tukar Aishi sebab nanti awak terbiasa bila awak tulis kat paper nanti benda yang sama. Okay, itu soalan kita. Tu ada yang dah hantar juga. Okay, Azman. Ucapan. Okay, sekarang kita lihat pada Azman punya kod arahan. Tadi biasa Aina je kan yang bagi tahu apakah ralat dia. Okay, sekarang Azman, bila dia tak keluar apa yang Azman nak, okay, dia mesti ada ralat. Bila keluar warna merah ni, awak kena tahu dia adalah ralat masa larian. This is common indicator lah untuk ralat masa larian. Okay, kalau lihat pada kod arahan Azman, what's wrong kat sini? Apa masalah kat sini? Dalam kurungan tu yang ucapan terbesar. Apa ni? Suara Safwah ke? Siapa tadi? Yang dalam kurungan Azman tadi tu semua rota. Ni cikgu punya. Maaf. Okey, kalau lihat kat sini, okey, ucapan huruf kecil tahu Azman. Huruf kecil. Tapi dekat print ucapan ni huruf besar. So atas dengan bawah tak sama. This is orang cakap apa, bila Python ni dia sangat case sensitive. Huruf besar dengan huruf kecil tu kena sama. Okay, so Azman boleh baiki kat situ. InsyaAllah dia akan betul. Ingat bila kita isytihar pun boleh ubah, dia mesti huruf kecil. Bahagian mula-mula tu huruf kecil. Okay, bukan kata ada ralat, tapi kalau kita tengok kat sini dia tak sama atas dengan bawah. Okay, so kat sini nampak dia jadi ralat masa larian. So boleh perbaiki and then after this mesti kod arahan Azman lebih baik. Okay, yang lain tolong hantar juga to make sure you are very, orang cakap apa, mastery lah dekat kita punya yang ini string ni. Okay, clear So sekarang cikgu nak masuk pula fungsi yang memanipulasikan nilai set. This one is bawah lagi juga under tajuk string.
Ada banyak, ada berapa ni? Ada 6 fungsi di mana setiap fungsi ni mempunyai fungsi yang berbeza lah. Okey, untuk tanda yang ke atas ni kalau perasan dia menggunakan kurungan dalam bentuk petak. Satu lagi atau sama juga kurungan petak tu tetapi dia ada tanda apa ni? Tanda kolon ni. Semua kolon kan? Okey, ni tanda titik bertindih ni lah. Okey. So dia adalah untuk mencapai satu aksara atau lebih dalam string. Macam mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan sebagai mencapai satu aksara atau lebih dalam string. Okey, kita lihat pada slide cikgu tunjuk. Okey, ini adalah untuk tanda kurungan petak sahaja. Tak ada tanda tu Tak ada tanda tu. Okey, ada tanda titik bertindih dekat situ. Okey, kalau tengok dekat sini, okey cikgu tunjuklah dia punya tajuk adalah tanda. Kat sini supaya apa? Bila kita ada hashtag ni kita tahu dia. Oh, ini bahagian untuk tanda kurungan. So kita boleh bila kita buka kod arahan tu kita tahu apa dia punya purpose atau objektif dia. Okey. Kat sini ayat sama dengan Selamat Hari Raya Aidiladha. Okey. So cikgu nak dia print ayat kurungan 13 saja. Okey, kurungan petak dalamnya ada nombor 13. Okey. Kat sini kita nak capai satu aksara. Okey, satu aksara tu bermaksud apa-apa simbol yang ada pada keyboard awak tu. So dekat sini dia nak capai satu aksara dalam ayat tersebut. Okey, macam mana kita nak tentukan? Sebab yang ini kita guna komputer kan. So kita biasanya kalau soalan dia dalam kertas soalan awak tak boleh nak run modul. Okey. So kalau awak tengok kat sini macam mana kita nak kira aksara tersebut. Okey. Kita mesti kira start from 0. Sebab indeks dia 0. Kita akan setkan indeks dia 0. Okey. Tapi dekat sini condition dia. Okey. Lepas tanda ni. Okey. Tanda pembuka kata ni. Okey. Dia mesti jangan ada jarak. Bila ada jarak, okey, jarak tu adalah termasuk juga sebagai aksara. Okey, ingat tu kat tepi sini cikgu dah nyatakan dah. Aksara termasuk jarak. Ataupun kita panggil aksara juga merupakan jarak juga merupakan satu aksara. Okey, so kat sini tak ada jarak. Okey, cikgu letak kolon tulis Selamat Hari Raya Aidiladha. So dekat sini kita akan kira lah start from 0. Okay. So kat sini cikgu ambil pen kejap supaya dia nampak lebih jelas. Okay, so cikgu punya ni dia tak ada tanda, tak ada jarak So cikgu akan kira kalau ni keluar soalan dalam paper, awak dah boleh tahu dah apa yang akan keluar nanti. Okay, apa yang akan keluar nanti. Sekejap boleh pula macam ni. Dia tekan kat situ. Okay, so dekat sini kita akan kira start from 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak ni kita kira sebagai 7. 8 untuk H, 9 untuk A, R 10, 11 untuk I. Jarak ni kita kira sebagai 12. So 13 dekat huruf R. Okay, so kalau ikutkan bila kita tekan run, dia akan paparkan huruf R. Okay. Kita nak capai, okey, kalau nombor 13 tu aksara apa yang akan keluar? Itu maksud dia untuk tanda tu. Okey, so kita kena start from 0.
Okay, untuk first letter. Okay, if kat sini ada jarak, awak kena kira. Jarak kat sini berapa. So, kalau sini depan sini ada jarak, dia akan start from 0. Okay, kalau macam ni tak ada jarak, so cikgu ambil first letter sebagai nombor indeks dia 0. Okay. Setakat ni okey tak? Faham tak? Okey, cuba buat. Betul tak cikgu cakap keluar perkataan bukan aksara A. Cuba keluar type balik awak punya kod arahan. Dia nampak keluar tak huruf R? Okey. Pasti kita akan buat latihan sama ada kita menggunakan kod arahan ataupun tidak menggunakan kod arahan. Okay. Cuba buat dulu. Awak kena feel the passion. Nufail. Pergi mandi Nufail. Tak pergi kelas. Tak pergi kelas Nufail. Keluar tak huruf R? Okay. Apa keluar? Boleh share dekat dalam Telegram. Okay. Jadi kini bagus dia tak keluar. Dia tak boleh orang cakap apa. Tengok kau punya font ni Asia. Macam hal Asia, nama Asia ni nampak. Tulisan dia kan sama. So cari font yang sesuai lah Asia. Okay. Tapi kod arahan is bagus. Kita lihat ni siapa ni Azman. Okay, good job Azman. Okay. Cikgu. Aisyah. Dekat tepi pen tu nak tulis apa? Nama kan? Ke ayat? Ayat. Awak sebab atas kita dah istihad ayat kan? Oh, kena sama lah. Kena sama juga. Okay. Thank you. Okay, siapa ni Azmi, good job. Dia ambil sentence. So, apa ni? Okay, dia ambil sentence. Dia buat istihad sebagai sentence sama dengan selamat hari raya. So, dia print sentence, dia tak capai 13, so dia keluar R lah. Okay, good job Azmi. So, yang lain tolong juga buat and then boleh share lah. Syamira senyap je hari ni. Syamira dah hantar. Apa dia? Nombor tu nombor apa nak kena letak? 13. Okay, 13. Okay, sebab kat sini kita decide semua 13. Okay, lepas ni kita lihat pula kalau kita tukar ayat kat dalam tu, kita guna ayat yang sama lah. Okay, kita nak capai aksara yang nombor 6. Okay, so awak re-edit balik, tukarkan ayat ni jadi nombor 6. Nak tengok apa yang keluar, betul tak? T yang akan keluar. Boleh tak? Pada siap boleh share kat sini tak nak 13, kita nak tukar nombor 6. Kalau ikutkan kiraan kita, yang akan dipaparkan adalah nombor, adalah huruf T atau aksara T. So kat sini awak cuba ubah saja daripada kod atau cara tu, jadi tak dia keluar huruf T. Okay, kat sini sebab kadang-kadang dia keluar, bukannya dia keluar dalam, kita boleh guna komputer. Dia keluar macam ni and then dia suruh awak nyatakan apakah huruf yang akan keluar pada bahagian output. Okay. Okay, cikgu dah dengar bunyi-bunyi tu. Okay, bagus Syamira. Okay, Dofarabi saya guna ayat lain. Tab K, huruf K. Apa ni? Aina guna huruf Azaf. Okay. Ayat tu nama bapak kau tahu Aina. Ayat sama Zafri suka pukul orang lain. Okey, dia pilih ayat nombor 8. Okey, kita lihat kat sini. Kalau bapak kau baca ni, satgi dia geram-geram gitu. Okey. Apa ni? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, K yang akan terpapar. Okey. Good job Aina.
Saya kena ayat lain. So yang lain boleh lah. Boleh buat and then kita akan lihat sama-sama ni. Okay, ni tak ada kena-mena. Okay. Okay. Dah tukar dah kepada ayat 6. Okay, ayat kurungan petak dengan nombor 6. Apakah aksara yang keluar? Sama tak apa yang cikgu predict? Kalau tak sama mesti ada ralat. Kat situ. Okay, sama tak seperti yang cikgu predict? 6. Okay, siapa boleh jawab? Boleh raise hand lah. Sebab cikgu nak make sure semua boleh. Okay. Cikgu. Apa dia Aisyah? Nombor 6 keluar huruf apa? Huruf T, betul ke? Okey. Pula patutnya aku minta tengok sama Aisyah. Okay. Good job Aisyah. Nampak sangat-sangat mudah. So kalau kita tak ada kod arah, tak ada komputer pun kita dah boleh predict apa yang akan keluar output nanti. Okay. So I hope you all semua okay lah untuk bahagian ni. Latihan. Cikgu tak nak awak buat ni lah. Kita predict apakah output yang akan keluar untuk soalan 1A dan juga 1B. Kita lihat betul-betul soalan. Okay, tanpa menggunakan kod arahan. Kat sini kita nak suruh awak tulis balik kan kod Python tu. Tapi dia makan masa. So kita nak awak terus nyatakan apakah huruf yang akan keluar untuk 1A dan huruf yang akan keluar pada 1B. Okay, kita akan bagi. Awak kena nyatakan tak huruf besar, huruf kecil tu. Sebab kalau awak keluar nanti awak tulis huruf besar, jawapan sepatutnya huruf kecil, dia akan jadi salah. Okay. Okay, pada soalan ini 1A, cikgu nak minta lah. Minta, kita sebut nama lah kan. Kalau rasa tak nak jawab pakai mic pun tak ada masalah. Awak boleh type pada ruangan jawapan. Okay. Cikgu nak minta, ada Mawadah tak? Mawadah untuk 1A. And then siapa lagi dekat sini? Kita nak minta Afrina Yasmin cikgu rasalah Untuk 1B, apakah aksara yang akan keluar untuk 1A dan juga 1B? 1A adalah Mawadah, tadi cikgu ada nampak nama dia. Okay, Mawadah Afrika. Dan untuk 1B adalah Nurin Afrina. Okay. Untuk 1A dia nak print ayat. Dia nak minta cari aksara yang ke-12. Apakah aksaranya? Dan manakala untuk Afrina 1B cari aksara yang ke-17 pada ayat tersebut. Tolong nyatakan huruf besar dan juga huruf kecil. Nufael. Jangan bising-bising. Tak payah nyanyi-nyanyi. Cepat sikit mandi. Puan Nufa. Nofal, kau kejap lagi kelas Nofal. Balikkan buku ibu tu. Okey, macam mana jawapan? Macam mana jawapan? Sikit. Afrina kah? Farabi Ahmad. Ni siapa Azhar. Okey, dia kata T. Tadi dia dah bagi nombor 6. Bagus Azhar. Ashitoro bagus yang tadi. Okey. Safa bagus. Okey. Oh, minta maaf ayah saya Zaidila. Okey, Zafri. Sorry Aina. Mana saya dah tahu. Saya rasa macam nama binti Zaidi. Zafri tadi Okey. Kita lihat aku ni tak ada apa-apa. Okey, ada lah jawapan. Tu nama saya. Okey, cikgu tak boleh hantar lah sebab adik saya guna phone. Okey, kalau Asia guna komputer lagi senang. Okey, Asia boleh screenshot. Okey, awak Isha boleh guna kaedah cikgu. Awak print screen pun tak ada masalah. Klik dua-dua ni. Okey, dekat keyboard Asia ada print screen, ada button print screen. Tekan print screen and then pergi kat Telegram, tekan Ctrl
pin. Nanti dia terus paste dekat Telegram untuk Asia. Very simple. Actually kita boleh gunakan Telegram web. Okay. So Vera cakap apa? Sebenarnya tak ada alasan lah cikgu tengah present ke cikgu? Okay. Tak apa. Okay, so ada yang dah siap ke? Ni cikgu nak tanya tadi. Apakah aksara yang keluar untuk 1A dan juga 1B? Mawadah ada tak mawadah? Okay, hari ni cikgu tak akan ambil punya masa lama. Sebab apa tadi cikgu ada kelas. Okay. So which one? 1A apa yang akan keluar? Okay. Afrina ada ke Afrina? Okay. Ada satu lagi. Siapa murid kita yang selalu tak masuk? Kawan baik Afrina ni. Apa? Hilwani, Hanan. Hanan pun tak masuk lagi untuk kelas kita Ni ada yang dah hantar. Syamira, cikgu tolong. Okay. Tak apa, bukan cikgu saja boleh tolong. Kawan-kawan awak pun boleh tolong. Okay, latihan is not defined. Apa masalahnya dekat sini? Apa masalah dia kat sini? Siapa boleh bagi jawapan? Cikgu bagi dia top up RM5. Jadi top up RM5 lah Okay, siapa dapat jawapan ni? Cikgu bagi dia top up RM5. Okay, kita bagi awak pin. Okay, supaya awak boleh awak boleh reload lah bila-bila masa. Bagi tahu cikgu je apakah dia punya ralat dan macam mana cara kita nak baca ralat tersebut. Bagi tahu je awak punya apa. Apa ni, nak tanya ke nak jawab? Nak tanya. Okay. Apa dia lepas ayat tu boleh jarak ke? Kalau sama dengan, ada sebelum sama dengan ke selepas sama dengan nak kena jarak? Lepas tu baru tanda. Itu tak ada masalah. Jarak dulu, lepas tu baru tu. Tak ada masalah. Dia jangan lepas tanda ni. Okay, bila awak buat macam tu. Ni jarak ni tak ada masalah. Ni jarak ni dia uncounted. Dia uncounted. Tapi kalau ada ralat macam dia tu. Mari kita lihat dahulu apakah masalahnya. Boleh share dekat dalam Telegram. Okey, Aina kata latihan tu tak ada hashtag. Perkataan latihan tu yang atas sekali. Betul Aina kata tak ada hashtag latihan ni. Sebab kita tak istilah apa-apa tau kat sini Syamira. So kalau kita nak buat note, okay, don't forget to letak tanda hashtag supaya dia tak ada ralat lah macam ni. Okay, itu masalahnya. Okay, macam Aisyah boleh sharekan. Okay, nanti Aina boleh PM cikgu lah bagi tahu Aina punya apa namanya? Aina punya pakai Selcom ke, mobile ke, okay? Beritahu kat cikgu, nanti cikgu hantar reload. Okay. So yang lain, apakah ada masalah beritahu siap-siap. Okay. Macam Aisyah tolong share dekat dalam Telegram. Okay. Syamira clear tak Syamira? Masalah Syamira ni? Ya. Terima kasih Aina. Okay, bagus. Good job. Okay, next. Ada lagi mana Aisyah tolong share kat sini. Apa ni jawapan guys. Okay, nombor 1A dengan 1B. Mawadah ada tak ni? Kalau tak ada Mawadah, cikgu nak Azman. 1A dan nombor 2. Cikgu nak panggil siapa lagi? Cikgu tak sebut nama dia Kenapa siapa ada 2? Cikgu nak tanya, kenapa siapa ada 2? Siapa saja dalam kelas cikgu, macam itu. Okey, dan seorang lagi cikgu nak Azman dan juga Aida. Double A kat situ. Azman dan juga Aida. Azman untuk A, Aida untuk 1B. Azman untuk 1A, Aida untuk 1B. This one tak perlu buat kearahan. Ini baru nombor 1 tau. Kita akan sama pula next week untuk pula nombor 2. Kita kena cepat-cepat sikit ni. Okay. Nombor 2 ni baru tanda kurungan bracket petak kosong. Dia ada pula isi dalam tu, ada tanda berpilih. Okay. 1A, apa dia Zarfan?
Azman. Minta maaf Apa dia Azman? Kalau tak mampu untuk berkata-kata, awak boleh tulis saja jawapan awak pada ruangan chat. Okey. Kita tengok balik soalan 1A. Apakah aksara yang akan dicapai dekat situ kalau kita letak print ayat kurungan 12. Okey, manakala untuk nombor 1B, print ayat kurungan 17. Apakah ayat yang akan keluar? Aksara yang akan keluar terpapar. Okey, 1A for Azman, 1B for Aida. Okey. Cepat sikit. Kita dah pukul 9 minit. Lepas ni korang kelas matematik pula ya. Tengok dekat Telegram. Cikgu dia suruh buat macam tu. Okey, cepat. Aida dan juga Azman. This one kalau awak tak buat pun kita dah boleh predict dah apa dah. Awak kena kira start from 0 and then kira lah awak punya aksara tu sampai nombor 12. Cikgu tak perlu buat kearahan pun cikgu dah tahu dah apa yang akan terpapar nanti. Okey, Aida ada tak Aida? Aida dan juga Azman. Azman hantar jawapan kat sini. Ni Aisyah tolong. Okay. Jangan. Cikgu minta Azman dengan Aida. Azman dengan Aida. Tak tolong Azman Aisyah. Okay. Cikgu. Tu saya punya yang tadi saya cakap tu. Oh, ke? Ada ralat kan? Tengok tak ada ralat ke? Keluar je A tu. Tak, tadi. Tu yang banyak-banyak tu. Index of range. Cikgu tak nampak awak punya yang asal tu punya ralat. Awak kena undo balik. Sebab saya tu yang jarak tu. Jarak dia kat sini? Itu tak ada masalah. Tak apa nanti kita tengok balik. Tengok aja. Kalau jarak kat sini tak ada masalah Shin. Sini jarak pun tak ada masalah. Biasa dia tak ada masalah macam tu. Dia kalau before ni dia akan efek pada kita punya output lah yang akan keluar nanti. Apakah aksara yang akan keluar. Sebab kita kira start from lepas sahaja tanda pemuka kata tu kita tak boleh ada jarak. Siapa tu bagi jawapan? Syamira, betul kan? Ika. Syamira kata soalan nombor 2, soalan nombor Aida tu dia kata A. Azman, mana kau Azman? Sekarang Azman dah bekerja. Okay, Azman kata manakala tadi Syamira tolong Aida dia kata A. Okay, kita lihatlah dekat sini. Bukan susah pun, kita sebenarnya kalau kita buat kearahan pun kita boleh tahu. Okay, kita tengok soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. Okay, kat sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So perkataan aksara yang akan terpapar adalah huruf I. Betul Azman. Okay, good job. Okay, dan tadi ada beberapa orang juga menyatakan bahawa dekat sini jawapan dia apa tadi? Kami dah kata A. Okay, A. Okay, kita lihat dekat sini mana? Aku lupa yang tu punya PowerPoint. Kita lihat sama-sama. Okay. Print ayat 17. So kita kena count from here. Okay. 0.
1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk jarak, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 untuk jarak, 14, 15, 16, 17. Ya, betul Syamira. Okey. Untuk B, okey, ayat 17 aksara dia adalah yang akan terpapak adalah huruf A. Okey. Nampak? Done for today. So, kita lihat pula kehadiran. Macam biasa kehadiran. Okey. Tengok kat sini sekejap So kita akan continue lah pembelajaran kita untuk next week. Okay, ada lagi beberapa untuk manipulate string. Ada lagi, tadi kita dah finish satu tapi ada satu lagi untuk capaian aksara. Okay, sebenarnya next kalau boleh kita catatkan awal. Okay. So kita ambil attendance sikit, attendance. Okay. So boleh lihat sini, ini awak punya kehadiran. Okay, so kita akan ambil lah kehadiran ni InsyaAllah semua ada. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, so hari ni 13 orang. Okay, Azhan, Aida, Azman, Zafran. Okay, Faris dia punya ada line problem tapi tak apalah, nasib baik kita notice Faris kat situ Okay. Settle. Yang tak ada Iman dan juga siapa tu Hanan Jirwani. Okay. So kat situ kita kena rujuk lah dekat counselling. Okay, so setakat tu sahaja untuk kelas kita hari ni. Apa-apa boleh PM tepi. Okay, so kita jumpa lagi kelas kita minggu hadapan. Sebelum kita akhiri kelas kita dengan bacaan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Okay, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan selamat pagi dan teruskan untuk belajar belajar untuk next class. Okay, bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Aina jangan lupa PM. Okay, bye-bye. Thank you, Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama-sama. Oh,